Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Kita sama balik kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rasyid Al-Banjari dalam bab solat gerhana gerhana matahari. Gerhana bulan dua-dua lah. Babu salatul kusufain. Kusufain. Bab solat kusuf lah. Babu salatul kusufain. Dua gerhana matahari dan gerhana bulan. Kata gerhana kalau terjemahkan dalam bahasa Arab ada dua macam, ada dua makna kusuf ni. Kusuf untuk gerhana matahari dan kusuf untuk gerhana bulan. Kusufain lah, dua kusufain ni. Jadi gini istilahnya kalau bahasa Arab dipanggil kusuf ni kusuf lah. Kusuf untuk gerhana bulan, khusuf untuk gerhana matahari. Dah. Gerhana matahari kusuf gerhana matahari, khusuf gerhana bulan. Istilah dia lah dari segi bahasa Arab. Kaf tu kusuf tu gerhana matahari, kha tu khusuf tu gerhana bulan. Gitulah. Kata kusuf dimaksud adalah berubah, sedangkan khusuf berhenti hilang. Maksud dari segi bahasa dia, kusuf tu berubah, khusuf tu hilang, khusuf tu hilang. Khusuf hilang, kusuf tu berubah. Kusuf kaf tu kusuf tu berubah, khusuf tu hilang khusuf. Para ahli falak mengatakan bahawa gerhana matahari itu bukan gerhana yang sebenarnya. Kerana matahari adalah sumber cahaya. Sedangkan cahaya tidak akan berubah dan tidak akan hilang. Hanya matahari tidak nampak kerana dilindungi oleh bulan yang terletak antara bumi dan matahari. Itulah gerhana matahari. Cahaya matahari disekat oleh bulan. Cahaya matahari disekat oleh bulan dipanggil gerhana matahari. Kerana itu cahaya matahari tidak berubah dan tidak hilang, hanya tidak dapat dilihat oleh mata. Yang dapat disamakan dengan cahaya lampu yang dilindungi oleh sesuatu yang terletak antara lampu dengan kita. Kalau ada benda sekat antara kita dan lampu menyebabkan gelap sikit. Sebabnya kerana ada halangan. Cahaya matahari dihalang oleh bulan, cahaya lampu dihalang oleh benda yang menghalangnya antara kita dengan lampu dah. Pada saat itu bukan cahaya lampu yang hilang, tapi hanya tidak kelihatan. Berbeza dengan bulan. Bulan pula tidak mengeluarkan cahaya, tetapi hanya menerima pantulan cahaya dari matahari. Bulan terima cahaya, pantulan cahaya dari matahari. Seperti cermin, tidak mempunyai cahaya sendiri, hanya tampaknya bulan bercahaya. Cermin. Kerana menerima cahaya dari matahari dan tidak ada sesuatu yang menghalangi penglihatan. Kerana itu kalau bumi berada di antara matahari dan bulan, maka hilanglah cahaya bulan dan terjadilah gerhana. Ini baru kata hilanglah. Hilang cahaya dan hilang cahaya. Khusuf dia hilang. Adapun dalil yang menetapkan salat gerhana melalui ayat Quran dalam firman-Nya berbunyi, La tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Artinya janganlah kamu sembah matahari dan jangan pula menyembah bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya. Surah Fussilat ayat 37. Jadi sembah Allah yang cipta matahari dan bulan. Nampak pelik tu. Bukan Tuhan lagi dah. Ada peristiwa khusus dan khusus. Nampak pelik. Tapi itu bukan Tuhan ni Allah SWT yang menjadikan matahari dan bulan. Nabi SAW bersabda, Inna syamsa wal qamar min ayatillah la yankashifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytumuhunna fad'u Allah wa sallu hatta tankashfa. Artinya matahari dan bulan itu dua tanda dari segala tanda yang menunjukkan kebesaran Allah, kehebatan Allah. Ceritanya Allah hebat boleh buat gerhana. Kedua-duanya tidak akan gerhana kerana lahirnya seseorang atau kerana matinya seseorang. Maka apabila kamu melihat keduanya, yakni gerhana, maka hendaklah kamu berdoa dan solatlah sampai gerhana hilang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Mughirah bin Syu'bah. Jadi kena kalau kita tengok gerhana, suruh semaya lah, berdoa dan solat.
Jadi gerung lah. Itu di segi isyaratnya. Bukan tindai sungguh. Pada hari kiamat itu tindai boleh matahari habis sekali lah. Jadi nak cerita situnya kita merasa memerlukan Allah SWT bila melihat tanda kebesaran Allah melalui gerhana matahari dan gerhana bulan. Hadis ni kata hadirat Bukhari Muslim lah kuat lah. Dan jangan percaya benda khurafat lah, benda-benda yang tak ada kaitan walaupun tanda gapo. Jangan cepat berbuah atas benda yang tak jelas lah. Setara gerhana matahari, gerhana bulan pun tak boleh percaya mudah-mudah. Dia percaya kubur Nabi Hud lah. Bukan percaya benda-benda pelik tanpa daya jelas. Jangan kita kat kita lah. Diperbodohkan lah. Oleh orang yang ada kepentingan yang menunggak agama dah. Dia jadi kaya je buat kubur besar ke apa, kita hak gain jadi bodoh lah. Gitulah ceritanya. Lepas tu minta hajat. Padahal sebenarnya hajat kita tu yang dekat jauh daripada Tok Wali, Tok Mak, Tok Guru mana pun dah. Allah SWT sangat dekat dengan kita, tak perlu kepada perantaraan makhluk. Walaupun ia adalah Nabi, malaikat sekalipun. Allah mendengar direct, lebih cepat mendengar daripada malaikat mendengar, Tok Wali mendengar lah. Habis, solat gerhana itu terakhir di atas adalah sunat muakkad. Bagi orang yang disunatkan mengerjakan solat hari raya dan makruh meninggalkannya. Jadi solat muakkad. Orang kerja solat hari raya sunat, orang sunat hari raya makruh tinggal solat gerhana ni begitu lah. Macam solat hari raya lah dia kata lah. Sunat mandi bagi yang hendak mengerjakan solat dan sunat mengerjakannya di masjid sekalipun masjid itu sesak. Kata sunat di masjid. Sunat dikerjakan dengan berjemaah dan sebagai ganti iqamah dibacakan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah ni. Jadi nak ganti iqamah dibaca salatu jami'ah ni. Dalam takbir wajib disertai dengan qasad, dengan niat untuk mengerjakan solat, dan wajib dita'yinkan, ditentukan jenis solat yang dikerjakannya, apakah solat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Yang kena tahu lah gerhana ke apa berlaku lah. Gerhana bulan ke matahari. Kalau siang hari gerhana matahari, kalau malam gerhana bulan lah. Kita tahu lah. Lafaznya usalli, lafaz usallinya lah. Dipanggil lafaz sahaja kesemaya lah usallinya. Jadi lafaz niat apa solat tu, niat semaya tu, usalli sunnata kusufin. Inna usalli sunnata kusuf asyamsi raka'ataini lillahi ta'ala. Sunnata kusufin asyamsi raka'ataini lillahi ta'ala. Kusolatkan sunat gerhana matahari 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Begitulah. Lafaz solat gerhana bulan pula usalli sunnatul khusuf. Kusuf al-qamar ya. Betul, kusuf al-qamar ni ku. Asasun usalli sunnatul kusuf al-syamsi juga. Rakaatin lillahi ta'ala. Usalli sunnatul khusuf al-qamari rakaatin lillahi ta'ala. Kusolatkan solat sunat gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Niat ni kita kira mudah lah, tahu dah. Ni bahasa Arab ni, kalau kita kerti bahasa Arab tak ada mana orang kerti bahasa Arab. Kalau kita nak kata sunat tu, kalau kita tak ambil pendapat kata bid'ah lah dah. Tu pun tidak mesti buat sama-sama dah. Kalau sunat sedang mana pun untuk bantu niat dalam keadaan tertentu. Kalau kita besok kita ajar sama, jadi bukan bantu tu, jadi pokok was-was dah. Biasa siapa kau tak faham makna ya, kita buat ni kerana nak bantu niat. Ada masa-masa kita nak mengajar tu baru kita baca ni lah. Bukan sama-sama ni. Tapi yang terbaik lah ikut sunnah Nabi, tak payah baca lah dah. Adapun cara melaksanakan salat gerhana ini ada 3 cara. 3 cara lah nak salat gerhana ni. Pertama, sekurang-kurangnya dikerjakan 2 rakaat seperti solat sunat zuhur, tanpa menambah rokok dan qiyamnya. Apa solat sunat zuhur dah 2 rakaat, tak ada rokok dan qiyam. So satu ni boleh, mazhab kita ni boleh juga, iaitu semaya sunat macam sunat biasa nak. Sunat zuhur tu pasal semaya siang hari ni gerhana matahari dia.
Jadi 2 rakaat seperti salat sunat zuhur tanpa tambah rokok tu banyak. Diri pun macam biasalah, semayang macam biasa. Yang kedua, dikerjakan 2 rakaat dengan menambah rokok dan qiyam pada setiap rakaat. Contohnya dibaca surah Fatihah dan surah pendek dalam qiyam pada rakaat yang pertama. Setelah itu rokok. Kemudian baca Fatihah dan surah yang pendek dalam qiyam rakaat pertama. Kemudian maka rokok. Kemudian maka i'tidal, maka dibacanya pula Fatihah dan surah yang pendek. Kemudian maka rokok. Maka kemudian i'tidal, kemudian maka sujud 2 kali seperti sembahyang yang lainnya duanya. Inilah rakaat yang pertama. Kemudian maka berdiri ia pada rakaat yang kedua. Seperti yang demikian itu, maka jadilah pada tiap-tiap satu rakaat itu 2 qiyam dan 2 rokok. Dan tiada harus menambahi rokok lebih daripada 2 rokok yang diniatkannya kerana lanjut gerhana. Dan tiada harus mengurangi dia daripada 2 kerana lepas daripada gerhana dan sunat membaca. Jadi macam ia 2 rokok ni. 2 rokok, lepas tu bangkit baca pula Fatihah, baca surah pula dah. Lepas tu lepas tu macam biasalah, sujud dah 2 kali macam biasalah. Setiap rakaat gitulah. Rakaat kedua pun gitu dah. Jadi setiap rakaat 2 kali qiyam, 2 kali rokok. Jadi kita tak boleh tambah lebih daripada 2 lah. Mengikut pendapat ni, walaupun gerhana tu tak lama lagi dah. Tak habis-habis. Lepas main kita 2 rakaat tak habis lagi. Dan tak boleh kurang dari 2 rakaat kerana masa gerhana pendek dah. Kita tengok sudah dah. Orang dah gagal sudah dah gerhana dah. Kita pun pendek dah. Sudah juga 2 rakaat dah. Dan bacalah sunat baca bismillah Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd pada setiap kali i'tidal tu, walaupun nak bangun qiyam untuk kali kedua, untuk baca surah Fatihah dan surah lain untuk bangun kali kedua dah. Itu mengikut mazhab kita 2 kali lah. Mazhab Hanafi hanya sekali lah. Ada mazhab lain ada 3 kali, 4 kali pada. Tu cara kedua, tu baca pendek-pendek lah saya kata dah. Peringkat awal-awal ni boleh lah. Mahal ni tak. Peringkat orang hak tidak kabur dah. Tapi hak peringkat tinggi, masjid besar kalau boleh panjang sikit ya. Cara ketiga ialah cara yang lebih sempurna yang dikerjakan 2 rakaat seperti cara yang kedua juga. Tapi sunat baca surah Baqarah pada qiyam pertama, sudah baca doa iftitah, ta'awuz dan Fatihah. Baca surah Baqarah. Kalau tidak hafal surah Baqarah, boleh diganti dengan surah-surah yang lainnya yang sama panjangnya dengan surah Baqarah. Dan pada qiyam yang kedua dibaca surah Al-Imran. Surah qiyam ni di rakaat pertama lagi. Cumanya baca Fatihah, lepas tu baca surah Baqarah. Rakaat 2 lepas baca Fatihah, baca surah Al-Imran. Sudah membaca ta'awuz dan Fatihah atau sekitar 200 ayat surah Baqarah. Kalau tidak ya kita cekera biar 200 ayat. Dan pada qiyam yang ketiga dibaca surah An-Nisa sesudah membaca ta'awuz dan Fatihah. Dan dibaca sekitar 50 ayat. Rakaat ketiga dah. Bagi rakaat qiyam yang ketiga. Dan surah Baqarah pada qiyam yang keempat dibaca surah Maidah atau sekitar 100 ayat dari surah Maidah sudah membaca ta'awuz dan Fatihah. Jadi 2 rakaat ni ada 4 qiyam, 4 kali berdiri dah. Jadi rakaat pertama surah Baqarah. Bukan rakaat dia, qiyam yang pertama dalam rakaat pertama surah Baqarah. Qiyam yang kedua dalam rakaat pertama surah Al-Imran. Ya. Qiyam yang ketiga surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Pada rakaat kedua dah. Qiyam 3 rakaat kedua surah An-Nisa. Lepas tu qiyam yang keempat pula surah Al-Maidah lah. Surah Al-Maidah ataupun 100 ayat lah. Lebih kurang lah. Rakaat pertama dan kedua 200 ayat. Rakaat pertama, yang pertama dan kedua tu 200 ayat ke gitu lebih kurang dah. Dia panjang lagi dah. Rakaat yang kedua, qiyam yang ketiga dan keempat tu kuranglah 100 ayat, 50 ayat ke 100 ayat gitulah. Jadi surah Maidah lah lebih kurangnya gitu dia baca dia. Nak yang bunyi baca panjang lah. Baca dia sangat panjang dah. Sunat hanya cara ketiga ni pelik afdal lah, tapi letih kan ya. Sunat membaca dengan suara yang nyaring pada solat gerhana bulan dan dengan suara yang perlahan pada solat gerhana matahari. Baca gerhana matahari surah Baqarah. Tiada dah. Jadi kalau siang kita, malam hari kita okey tak nak.
Dan sunat membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih dalam rukuk yang pertama, dan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih pada rukuk dalam sujud yang pertama. Dan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih dalam sujud yang pertama. Rukuk Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, sujud pertama Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Itulah. Lepas tu dia kata waktu sujud dapat dibaca sekitar 100 ayat surah Baqarah. Bukan baca 3 kali macam biasa. Sujud tu baca subhanallah wa bihamdih pun sampai lebih kurang 100 ayat surah Baqarah. Dan dibaca seperti itu juga dalam rukuk yang kedua. Nah, sujud rukuk kedua pun baca bismillah azim. Sebenarnya azim Muhammad, sebenarnya anda Muhammad, sebenarnya azim tu gitu juga lebih 100 ayat dah. Pas lama tu, rukuknya lama, sujud lama. Dan dalam sujud yang kedua dia baca sekitar 80 ayat dari surah Baqarah. Bukan baca tasbih tu lebih kurang sujud, lebih kurang baca Quran 80 ayat. Sujud kedua dah. Demikian pula dalam rukuk yang ketiga dan dalam sujud yang ketiga dibaca sekitar 70 ayat. Ya. Rukuk yang ketiga dan sujud yang ketiga serupalah rakaat kedua dia ni dah. Lama baca dia sampai lebih kurang 70 ayat dah. Dan dari surah Baqarah lah di segi panjang dia dah. Sedangkan rukuk yang keempat dan sujud yang keempat dapat dibaca sekitar 50 ayat dari surah Baqarah. Maksudnya mungkin baca surah ni, baca subhanallah a'la tu, subhanallah azim ke. Masa rukuk tu subhanallah azim wa bihamdih tu lebih kurang tu. Panjang lama baca dia lebih 70 ayat. Paling kurang kita kata 70 kali baca dia dah. Hak keempat pula 50 ayat. Kadar panjang banyak mana baca subhanallah azim, subhanallah a'la atau subhanallah azim Muhammadiyah. Subhanallah azim Muhammad itu biar setara tu lah. Gitulah dia kata memula 100, lepas 180, lepas tu 70, lepas tu 50. Gitulah. Rukuk dengan rukuk, sujud dengan sujud. Dia kira sama-sama rukuk, sama-sama rukuk. Rukuk pertama, sujud pertama. Rukuk kedua, sujud yang kedua. Rukuk yang ketiga, sujud yang ketiga. Rukuk yang keempat, sujud keempat. Dia sama level, sama lama lah kira dah. Jadi level pertama 100, lepas tu 80, lepas tu 70, lepas tu 50 ayat. Lama nak yang bunyi suruh baca sebenarnya anda saja pun lama dah. Sunat solat gerhana membaca 2 khutbah seperti khutbah jemaah jugalah, baik dari segi rukunnya dan syarat-syarat sunatnya serupa je. Namun jadikan syarat, jadi tapi sudah solat dah. Kalau kita semaya jemaah ni kita kita khutbah dulu baru semaya dah. Tapi untuk gerhana ni kena semaya dulu baru khutbah dah. Kita balik sikitlah. Macam raya lah, tapi kata dari segi rukunnya bukan macam betul khutbah raya lah, tapi cara dia macam khutbah jemaah ni. Namun yang dijadikan syarat dalam khutbah jemaah di sini hanya dijadikan sunat, sebagaimana juga berlaku dalam khutbah raya, tapi bukan wajib, sunat je lah. Sunat isi khutbah itu memuatkan nasihat agar orang jangan lalai dan jangan terpedaya oleh perbuatan dunia, menyuruh agar banyak bertaubat. Gitulah pasal gerhana-gerhana ni isyarat kiamat, nak tunjuk tanda kebesaran Allah. Padahal tu bayar saja, sekat bayar dah. Kalau Allah jadikan satu ke bumi, matahari dia bulat sekali ni, kiamat lah dah. Jadi nak tunjuk kebesaran Allah supaya kita ingat tanda-tanda kebesaran Allah dan tanda-tanda kiamat ni, jadi kita kena ingat Tuhan lah, gitu lah. Lepas tu kena mohon ampun dari segala dosa, memerdeka hamba saya dan banyak-banyak bersedekah. Sebenarnya gitulah. Jadi ni ada dah bukan sempena hari lahir Nabi dah. Jadi tak ada. Ya kira-kira ni sempena gerhana tu Nabi buat peristiwa besar untuk kebesaran Allah. Jadi agama ni Nabi sanggup susahkan siapa ke luka jasad Nabi untuk pertahankan agama, untuk membela agama. Jadi agama ni besar tak? Amal agama ni matlamat dia untuk membesarkan Allah. Jadi kebesaran Allah tu utamanya. Bukan semata-mata nak kata taksub body semata-mata lah. Jadi satu sekali kita kena perjuangkan kebesaran Allah dah. Itulah ceritanya nak. Jadi nak sedekah banyak ke apa ni, nak bersedekah hamba ketika gerhana. Bukan semata-mata maulid Rasul lah kalau kira-kira.
Pasal 12 Rabiul Awal tu banyak pendapat yang sangat lemah. Ikut ilmu falak memang tak kena hari Isnin 12 Rabiul Awal. Habis situ nak. Masalah ni. Siapa yang sempat rokok yang pertama pada rakaat pertama atau rokok yang pertama pada rakaat kedua bersama imamnya, maka dapatlah rakaat itu. Ikutlah rakaat pertama, rakaat pertama. Rakaat pertama. Kalau boleh rakaat kedua, tapi makmum tu rakaat pertama dah. Boleh rakaat kedua, syarat dia dalam rakaat kedua dia rokok. Bersama imam dalam rakaat rukuk yang ketiga lah, kita kira dah. Kedua pertama dalam rakaat kedua gitulah dah. Dan jika didapatinya imam dalam rukuk yang kedua atau dalam qiyam yang kedua pada rakaat pertama atau rakaat yang kedua, maka tidak dapatnya rakaat itu, tak boleh rakaat lah. Ini kena rakaat rukuk yang pertama saja baru boleh rakaat. Kalau dia tidak atau rakaat yang kedua, diri yang kedua dalam rakaat pertama ke, diri yang kedua dalam rakaat kedua, tak boleh rakaat tersebut lah. Waktu mengerjakan salat gerhana dianggap habis dengan selesainya gerhana, tapi waktu khutbah masih dapat diteruskan walaupun gerhana sudah pun habis. Kerana Nabi SAW berkhutbah sudah selesai gerhana. Nabi selesai gerhana pun Nabi tetap berkhutbah. Lepas tu selesai waktu solat gerhana boleh dengan terbitnya matahari, bukan dengan terbitnya fajar. Bukan pula dengan kelihatan cahaya redup bulan, sekalipun redup tak terjadi sudah fajar. Di gerhana bulan ni boleh sekat matahari, bumi sekat boleh. Dia kira gitu dah, tapi kita kira gitu dah tak logik lah. Pasal boleh matahari, bumi sekat cahaya pada bulan ni, dia semata je. Dia kira tak letak selama gerhana bulan nak. Gerhana matahari dah, gerhana bulan ni. Sebab lepas tu dia ni kira malam berlaku lah, dia tak akan berlaku. Sehari betul-betul lambat lah nak boleh jadi lah. Tak ada sampai subuh lah, mana boleh kita kira logik pun. Tak akan jadi sampai ke fajar, memang tak akan jadi sampai fajar. Pasal dia bumi ni cahaya bulan, cahaya cermin bulan tu disekat oleh bumi lah. Jadi betul-betul bulan tu belakang bumi lah daripada matahari. Jadi dia tak akan berlaku sampai subuh dah. Dia subuh kat cerah dah. Macam mana bulan duduk tengah-tengah dah. Jadi payah lah dah. Gitu keadaan. Habis itu, kalau berhimpun salat gerhana dengan salat Jumaat atau salat fardu yang lain, maka wajiblah mendahulukan salat jemaah dulu ataupun fardu yang lain dulu kalau ditakutkan habis waktunya. Selesai hak fardu dulu kan. Dikerjakan khutbah jemaah barulah salat Jumaat. Dan kalau masih gerhana dikerjakan lagilah salat gerhana dan khutbah gerhana pula. Gitulah. Kalau masih ada sisa waktu untuk melaksanakan salat fardu yang lain, maka didahulukan salat gerhana. Kalau ada lambat lagi kita main mata ni. Kita jenis main tak nama tak baca pun surah Baqarah tadi. Dia belana lah dah. Kita kira dia lah. Dan solat gerhana disingkatkan dengan hanya membaca surah-surah yang pendek sudah Fatihah seperti surah Al-Ikhlas saja dah. Supaya dia semayang waktu dah. Zuhur dah. Sesudah solat gerhana dibacakan khutbah Jumaat dan diterangkan dalam khutbah Jumaat itu huraian yang ada kaitannya dengan gerhana. Jadi Yesus masuk lah khutbah Jumaat ni, jangan tak ada kaitan Yesus masuk dia semayang gerhana. Yesus masuk gerhana lah dah. Dekat dengan sains-sains dekat besar Allah lagi lah. Agar tidak lagi dibaca khutbah gerhana sudah solat Jumaat. Dan dalam khutbah wajib diniati khutbah Jumaat. Kerana kalau diniatkan khutbah gerhana dan Jumaat, maka batallah khutbahnya. Kalau khutbah Jumaat ni. Dan kalau diniatkannya khutbah gerhana saja dan tidak niatkan khutbah gerhana, dan khutbah Jumaat sahlah khutbah gerhana dan tidak sah khutbah Jumaatnya. Kalau tinden ni, kalau kita tinden. Maka wajib sekali lagi melakukan khutbah Jumaat dan sudah itu baru solat Jumaat. Jadi kaedahnya kalau betul-betul atas waktu semain maksud Jumaat dulu lah baru semaya gerhana dah. Itu lebih selamat lah. Okay, lepas tu kalau berhimpun salat hari raya dan salat gerhana, maka dahulukanlah salat hari raya. Kerana salat hari raya lebih afdal dari salat gerhana. Mengikut masalah kita ni nak.
Boleh kedua-dua khutbahnya digabungkan, umpamanya dinyatakan khutbah itu adalah khutbah raya dan khutbah gerhana, boleh gabung bekas sekali. Kalau berhimpun gerhana bulan dan witir, maka dahulukanlah solat gerhana walaupun ditakutkan waktu witir habis, kerana solat gerhana lebih afdal dari solat witir. Dan lagi solat witir masih boleh diqadha. Solat witir ni boleh qadha katalah. Kalau berhimpun takbir solat hari raya dan solat jenazah, atau solat gerhana dan solat jenazah, didahulukan solat jenazah kerana ditakutkan jenazah berubah. Kalau semayang ayat, utama semayang ayat lah. Kalau solat jenazah sudah selesai, hendaklah jemaah dibahagi. Yang sebahagiannya pergi menguburkan jenazah, dan sebahagian lagi mengerjakan solat hari ataupun solat gerhana. Jadi solat jenazah dulu ada hak cara kemanyak pergi tanah kubur ke apa, biarlah selesai fardu kifayah tu. Lepas tu orang lain tu boleh solat gerhana raya dan solat gerhana. Kalau berhimpun solat jenazah dan solat waktu yang masih luas waktunya, sekalipun solat Jumaat, maka dahulukanlah solat jenazah yang walinya sudah hadir. Jadi solat jenazah dan solat fardu sekalipun yang luas waktunya. So sekalipun solat Jumaat ni kata dah, maka dahulukanlah solat jenazah sedangkan walinya sudah hadir. Kalau walinya logat-logat dengan kubur lah. Tapi biasa tidak gitu lah kita ni. Lepas mayat tu nak suruh ramai orang Solat jenazah ni lepas mayat Jumaat baru semayang jenazah nak. Lepas mayat Jumaat baru semayang jenazah. Baru ramai orang semayang jenazah. Lepas tu baru nak kubur. Tidaklah logat bertemu lah. Cuma syaratnya janganlah baca khutbah panjang. Tahu dah orang duduk nunggu dia. Dan kalau walinya belum hadir lagi, hendaklah sebagai jemaah menanti walinya. Jadi kalau ada anak orang pun tunggu dulu lah. Wali apa anak beranak dia dah. Dan untuk melaksanakan jenazah ni, salat jenazah ni nak tunggu anak beranak molek semayang jenazah lepas jemaah jugalah. Kira dah. Pas semayang jemaah ramai lagi, tunggu anak beranak lagi dia molek lah. Kalau tak lorak tak kelulu bukan dia juga dah. Dan sebahagian lagi mengerjakan salat jemaah atau salat fardu lainnya. Kalau nak kira tak fikir kita benda dia belana lah dah kita kiranya selepas main jemaah dah logat nak gan logat mana dah logat tikar sikit je, tapi cuma jangan baca khutbah banyak sangat gitulah dah. Dan boleh menunda salat jenazah dan salat fardu yang luas waktunya selama tidak ditakutkan keadaan jenazah berubah nah. Tapi syarat gitulah, kalau siapa jenazah memang tentu dia akan berubah. Kalau lewat sikit tak sampai setengah jam lewat pun jadi berubah kuat, tu kena cepat-cepatlah. Atau agar banyak orang yang akan melaksanakannya dah. Jadi kita nak suruh ramai orang mensolatkan solat jenazah ni, kita biasa lepas main jemaah dah. Kalau kita tak takut dia rosaklah tubuh ni. Dan kalau takut berubah, haramlah menundanya dan wajib mendahulukan solat jenazah dari solat fardu sekalipun yang waktu mengerjakan solat fardu itu boleh habis dah. Sekalipun waktu mengerjakan solat fardu itu habis. Kalau dia siapa kau jadi busuk, jadi masalah dah. Banyak dah. Jadi siapa kau semaya lewat semaya fardu pun tak apa dah. Lepas fardu kifayah ni dulu. Semaya fardu lepas ni pelewat. Kalau terkoda-koda lah nak buat mana pasal benda ni darurat. Jangan jadilah siapa jadi busuk doa banyak dah. Sunat bagi setiap orang dikala terjadi gempa bumi ataupun petir ataupun tiup taufan ribut taufan dah. Mengerjakan salat 2 rakaat di rumah masing-masing, tak payah lagi masjid dah masing-masing. Dan tidak disunatkan berjemaah ketika berlaku bala ke apa ni tak, bala bencana ujian ni kita kena sembahyang sunat, tapi tidak perlulah berjemaah di masjid. Dan sunat dikala mohon doa dengan perasaan yang khusyuk dan tawaduk kepada Allah Taala, dan sunat keluar ke tengah-tengah lapangan ketika terjadi gempa bumi sambil memohon doa. Kalau jadi gempa bumi, mohon doa di padai di lapangan lah. Itu keadaannya. Padai kali tak pasal soalnya ni lepas ni panjang pula bab solat minta hujan lah. Kita sekarang ni lah hari ni solat khusus dan khusus kalau gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi khilafnya ada kata boleh dua rokok, ada kata 3 rokok ni. Ada dalil macam-macam lah. Cuma mazhab Hanafi jawab dia kata sebab salah bangun, salah rokok, salah bangun berlaku gitu dah. Pasal Nabi tidak buat banyak kali semaya gerhana ni. Jadi gitulah faham. Oleh sebab itu kita tak buat sorokok macam semaya biasa pun boleh lah semaya khusus. Kalau peringkat awal-awalnya orang ramai tak erti lagi, boleh buat macam semaya biasa lah. Tapi dia pandai kita ajar masyarakat, dia pandai tu dah masjid besar boleh ajar ramai hak erti kan, amat cerdik, bolehlah kita buat rokok ni. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.